Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita melangkah ke tahun 2024. Sesungguhnya kesempatan untuk kita melangkah ke tahun baru ini adalah satu nikmat besar yang patut kita sama hargai dan syukuri, dan perlulah juga disertakan dengan komited dan komitmen kita untuk terus bersama-sama membantu dalam apa juga tugas dan tanggungjawab kita, khususnya kita sebagai penjawat awam, bagaimana kita dapat membantu negara kita untuk perkhidmatan awam dapat memacu pertumbuhan ekonomi, memperbaiki sosial ekonomi dan juga faktor-faktor yang berkaitan dengan alam sekitar dan sebagainya. Dalam hubungan ini, kita telah melihat betapa tahun 2023 merupakan sebuah tahun yang begitu mencabar. Banyak perkara-perkara yang berlaku bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara, yang pastinya sebagai sebuah negara yang memerlukan ekonomi terbuka, negara perdagangan, negara kita akan terus dipengaruhi faktor-faktor luaran. Dalam hubungan ini, pada tahun 2023, negara kita telah pun melancarkan beberapa blueprint utama untuk mencorakkan pembangunan negara, yang mana antara teras utama usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan ialah untuk menentukan balik ekonomi negara dalam masa yang sama untuk kita mengatasi, untuk mengimbangi balik, menyelesaikan masalah kebimbangan kita kepada kedudukan fiskal negara. Jadi kerajaan telah pun melancarkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, yang mana pastinya banyak perancangan telah pun ditetapkan untuk kita memperkukuhkan dan menstrukturkan ekonomi negara kita, yang mana antara lainnya kita ingin memfokuskan supaya negara kita memberi penumpuan kepada sektor yang high growth punya pertumbuhan dan tinggi dia punya nilai tambah ataupun value added-nya. Sementara itu, dalam masa yang sama kita juga kerajaan juga telah pun melancarkan plan renewable energy, plan yang diangkat yang menjadi juga kepada asas kepada kebutuhan negara, dan juga kerajaan telah pun merancangkan rancangan perindustrian negara yang baru 2030. Jadi dalam hubungan ini, kita sebagai penjawat awam, khususnya sebagai anggota Perkhidmatan Statistik Jabatan Perangkat Malaysia, pastinya akan terus membantu untuk kita membekalkan maklumat dan juga data-data yang diperlukan bagi menyokong bukan sahaja di peringkat pembentukan dasar-dasar yang saya nyatakan tadi, blueprint yang saya nyatakan tadi, tetapi di peringkat pelaksanaannya untuk kita melihat dari segi bagaimana ianya dapat dipastikan sasaran-sasarannya dapat kita lihat pencapaiannya mengikut tahunan, bulanan dan suku tahunan. Dan pastinya kita ingat bahawa antara iltizam yang telah pun ditekankan oleh kerajaan untuk kita mendapatkan senario di mana kita akan meminimumkan ataupun menoktakan kemiskinan dalam negara kita. Jadi pada tahun 2023 kita telah pun mengeluarkan pendapatan ataupun corak kemiskinan dalam negara kita. Alhamdulillah, kadar kemiskinan yang telah pun kita susun dan teliti dan telah pun kita dapatkan maklumat daripada lapangan menunjukkan kedudukan kemiskinan tegak kita telah pun mencapai tahap yang begitu baik, iaitu kadar 0.2%. So dalam masa sama juga kita telah pun menghasilkan pengiraan pendapatan garis kemiskinan yang baru. Jadi angka-angka ini juga adalah angka yang begitu penting untuk kita menilai sejauh mana usaha dan juga pelaksanaan dasar-dasar dan juga penyaluran peruntukan yang ditengahkan ataupun diputuskan benar-benar mendapat manfaat. Di sinilah tugas dan tanggungjawab kita dalam bidang statistik ini untuk kita terus mengumpul, menghasilkan maklumat supaya dasar-dasar yang dilaksanakan itu dapat terus ditambah baik dan dilihat dari segi keberkesanannya. Sementara itu, pada tahun 2023 juga, alhamdulillah saya ucapkan sabar dan tahniah kepada sebuah warga dosa, kita dapat menyelesaikan banci ekonomi yang melibatkan 1.2 juta pertubuhan perniagaan. Ini satu perkara yang begitu besar. Kita bergandingan dengan penghasilan data banci penduduk dan perumahan
2020, yang mana kalau kita lihat banjir penduduk dan perumahan melihat dari sisi demografi dan kependudukan dan isu sosial, manakala banjir ekonomi kita melihat dari segi prospek kedudukan sumber-sumber pertumbuhan yang baru, perkara-perkara yang perlu diteliti dari segi struktur gaji dan upah, penggunaan teknologi, penggunaan dari segi pergantungan bahan-bahan dalam sektor perkilangan, sektor perkhidmatan dan sebagainya. Dan kita rasakan dengan penghasilan dan juga pelaksanaan banjir ekonomi ini, ia pastinya akan memberikan satu baseline yang baru untuk kita keluarkan kedudukan ekonomi negara yang kita akan lihat semula base year yang akan kita gunakan dalam penyusunan KDNK dan juga indeks-indeks ekonomi yang lain. Dalam hubungan ini, kita juga melihat pada tahun 2023 satu milestone yang begitu besarnya ertinya kepada pembuat keputusan bila mana kita berjaya buat pertama kalinya mengeluarkan A1 Estimate GDP untuk suku tahun 2023 pada 20 Oktober 2023. Ini membawa perkhidmatan statistik negara kita setanding dengan negara-negara yang maju yang mampu mengeluarkan anggaran A1 Estimate KDNK awal. Jadi kita keluarkan lebih kurang 3 minggu daripada reference ataupun suku tahun rujukan. Ini satu pencapaian yang pastinya bukannya mudah. Ianya dihasilkan berkat komitmen dan juga kerjasama semua, membantu, saling bergandingan, dan yang paling penting usaha dan juga komitmen kita untuk meningkatkan keupayaan, keilmuan dan juga melihat bagaimana konsep saling kuat menguat antara bahu-membahu antara satu sama lain. Kita tahu pada tahun 2023, 2022 dan 2000 sebelum itu pun kita telah pun mengambil banyak juga proses pengisian perjawatan-perjawatan baru. Jadi penggemilingan anggota-anggota yang baru masuk dalam perkhidmatan Jabatan Perangkat ini dengan satu semangat yang tinggi bersama anggota-anggota mungkin sudah lama dalam perkhidmatannya, saya melihat ia merupakan satu gabung jaring yang begitu baik, dan kita ingin supaya knowledge dan juga keupayaan anggota-anggota jabatan dapat terus diperkukuhkan yang akhirnya akan diterjemahkan dengan peningkatan dalam keupayaan memberi perkhidmatan statistik yang terbaik. Dan saya ucapkan sabas kepada anggota-anggota jabatan yang baru-baru ini telah pun mendapat penginapan dari segi pendidikan. Mereka berusaha secara separuh masa dan kita berjaya menamatkan pengajian. Telah pun ada 15 orang yang menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda ekonomi hasil daripada kolaborasi kita dengan UUM. Dan dalam masa sama kita juga ada beberapa ramai lagi yang sedang menyelesaikan tugasan, mungkin lebih daripada 7 orang yang akan juga bahkan menerima ijazah sarjana ekonomi. Dan kita juga ucapkan tahniah pada tahun ini juga kita ada seorang pegawai kita yang telah pun lulus dalam pengajian peringkat PhD. Ini satu pencapaian yang begitu menarik, begitu tinggi, dan yang mutakhir ini sebelum kita menutup Tirai 2023 yang baru ini, seramai 7 orang anggota pelaksana kita telah pun dianugerahkan ijazah sarjana ekonomi kelas pertama. Ini adalah satu manifestasi bahawa di Jabatan Perangkat ini, di DOSEM ini, kita amat menggalakkan untuk semua orang terus berusaha meningkatkan keupayaan diri. Dan sebelum itu kita pun telah pun meningkatkan bilangan anggota yang kita telah pun melalui proses certify sebagai data scientist. Jadi pada ketika ini kita telah ada 49 orang anggota jabatan yang telah pun diberi pengiktirafan sebagai secara persijilan certified SAS data scientist. Alhamdulillah, selain pada itu, pada tahun ini 2023 juga kita telah pun seperti yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, sambutan Hari Statistik Negara. Kita sambut yang mana kemuncaknya adalah pada 20 Oktober 2023. Jadi pada tahun ini buat pertama kalinya kita melaksanakan sambutan itu serentak di seluruh negara.
Dan sambutan di peringkat kebangsaan pada tahun 2023 ini yang lalu adalah dilaksanakan di negeri Selangor, di Sabak Benam, di Sungai Besar. Jadi saya berikan sabar dan tahniah kepada, khususnya kepada Dosem Selangor dan juga Kerajaan Negeri Selangor yang begitu komited, yang menyebabkan pelaksanaan dan juga sambutan yang dilaksanakan pada tahun 2023 kali ini. Saya menjangkakan ianya satu peningkatan daripada sambutan-sambutan yang sebelum ini. Jadi daripada apa yang kita laporkan dan juga berdasarkan dapatan sepanjang penjambutan peringkat kebangsaan itu, sejumlah lebih kurang 14,000 orang pengunjung secara fizikal telah pun dapat dilaksanakan, dan banyak aktiviti-aktiviti yang begitu menarik telah pun kita lakukan secara bersama-sama bersama komuniti, dan kita banyak perkara-perkara yang juga kita gabung jalinkan dengan aktiviti-aktiviti dengan perkara-perkara yang bersangkutan dengan pelaksanaan banci pertanian. Jadi ini pastinya menonjolkan pelaksanaan banci pertanian, dan seperti yang telah pun kita laksanakan tahun lepas, debat antara universiti, antara acara yang begitu besar, merupakan kemuncak juga dalam pelaksanaan Hari Statistik Negara. Kali ini yang kita dapati penyertaan daripada universiti juga bertambah, dan di samping itu kita juga berjaya bersama pihak JAKIM, pihak RTM menganjurkan forum hal ehwal perdana berkaitan dengan hijau yang bertemakan hijau bumi Tuhan sempena sambutan Hari Statistik Negara. Dan kepada sambutan-sambutan di peringkat negeri, saya juga sabas kepada kepimpinan dan juga warga Dosem negeri yang saya dapati berusaha untuk meningkatkan kesedaran statistik dengan menggunakan platform sambutan Hari Statistik Negara, dan ternampak sambutan di seluruh negara itu, dan ada semua setengah negeri itu mendapat sambutan yang lebih pada 5,000, dan kalau kita campurkan seluruh negara dan juga yang paling penting liputan media, kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pihak media yang mungkin saya perlu rakamkan khusus pada tahun 2023 kita menerima begitu liputan yang begitu baik daripada media-media yang utama, media bercetak dan juga yang berelektronik, yang terus membantu Jabatan Perangkat Malaysia Dosem menyebarluaskan statistik-statistik yang kita keluarkan. Jadi pada sambutan 2023 ini liputan media begitu besar tentang bagaimana pentingnya statistik dan bagaimana program-program yang dilaksanakan oleh Dosem di seluruh negara dapat mendekatkan perkhidmatan statistik ini kepada orang ramai. Jadi terima kasih kepada semua warga Dosem yang terus bersama-sama bertungku lumus berusaha untuk merakyatkan, menjadikan public centric statistik dalam konteks sambutan Hari Statistik Negara yang bertemakan statistik nadi kehidupan. Dan dengan ini kita telah pun memanfaatkan keupayaan kita untuk membantu negara, yang mana pada ketika ini kita bersama Kementerian Ekonomi dengan bimbingan dan juga guidance daripada Yang Berhormat Menteri Ekonomi untuk kita membangunkan pangkalan otak utama kerajaan yang kita kenali sebagai PADU. Ini adalah satu perkara yang amat penting dalam pengurusan negara, terutamanya dalam pelaksanaan government digital. Kita berharap ianya dapat kita pastikan kejayaannya, insya-Allah kita mensasarkan ianya dapat dimulakan penggunaannya seawal pada tahun ini, iaitu pada Januari 2024. Jadi kita sama-sama berdoa. Jadi kepada warga anggota Dosem, terus ayuh memberikan komitmen dan sumbangan yang terbaik kepada perkhidmatan statistik. Sesungguhnya denyut nadi rakyat perlu terus kita ukur, perlu kita teliti dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dan juga berkaitan dengan demografi alam sekitar dan sebagainya. Pastinya kita mengetahui daripada satu tempoh ke satu tempoh begitu banyak kompleksiti yang akan berlaku, begitu banyak cabaran yang akan berlaku, dan ini mendambakan komitmen penjawat awam untuk sama-sama memikul tanggungjawab untuk kita menyampaikan, terutama dalam bidang statistik, perkara-perkara yang perlu disampaikan melalui instrumen statistik, melalui framework yang ditetapkan di statistik. Dan kita juga perlu
bersyukur dengan penerimaan dan juga pengiktirafan antarabangsa kepada Department of Statistik Malaysia DOSM, jabatan kita, yang mana kita dapat pengiktirafan yang begitu besar. Kita menerima kunjungan yang begitu ramai daripada luar negara, dan dalam masa sama kita juga terlibat dalam pelbagai sesi di luar rangka sebagai pakar rujuk ataupun menyertai sesi-sesi secara aktif di luar negara. Dan kita menutup tirai pada tahun 2023 bila kita menjadi tuan rumah kepada persidangan atau pemusyarat UN Siap Governing Council yang melibatkan hampir 80 peserta daripada luar negara, dan ianya sebenarnya pertama kali persidangan UN Siap Governing Council ini dilaksanakan di luar daripada Jepun. Dan yang terakhirnya, insya-Allah saya menyeru pada semua untuk kita bersama-sama melaksanakan satu lagi tugasan besar pada tahun 2023 ini, iaitu pelaksanaan banci pertanian. Ini adalah satu calling, satu perkara yang begitu perlu kita lakukan sebaik mungkin, kerana banci pertanian yang terakhir kita telah pun buat pada tahun 2005, melebihi 2 dekad yang lalu. Kita ucapkan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat membantu untuk kita menyediakan gerak kerja awalan, dan juga kepada kerajaan negeri, agensi-agensi yang terlibat yang melebihi 200 agensi. Pastinya bila kita menyusun strategi dengan baik sebelum kita melangkah pelaksanaan pengumpulan pada bulan Julai yang akan berlangsung 3 bulan itu, bermakna kita telah melangkah untuk pelaksanaannya dengan untuk merancang untuk mencapai kejayaan. Jadi kita teruskan usaha dan komitmen, dan kita pastikan ilmu, knowledge dan keupayaan kita memberikan manfaat yang baik kepada negara kita. Dan akhirnya kepada semua, saya ucapkan sekali lagi selamat menyambut tahun baru 2024. Sama-sama kita pastikan kita punya kekuatan semangat, kita punya kekuatan jasmani dan juga kekuatan kerohanian dapat kita jaga. Pastikan pertamanya yang jasmani tadi, kita dapat terus bersama-sama dari masa ke masa memastikan kita dapat memberi perhatian penjagaan dari segi kesihatan dan sebagainya. Kepada orang ramai, kepada umum, saya ucapkan terima kasih dan sabas atas kerjasama dan komitmen berterusan dalam memberi sokongan, memberi kerjasama dalam apa juga kajian ataupun survey yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, sama ada berbentuk suku tahunan, bulanan, tahunan, dan juga berbentuk 10 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali. Terima kasih, selamat menyambut tahun baru 2024. Statistik Nadi Kehidupan.